Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang kita hormati para pecinta ilmu, seterusnya seluruh para penonton, sama ada yang berada di tanah air ataupun yang sedang berada di luar daripada negara, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 20 hari bulan Mei tahun 2020 bersamaan 27 Ramadan 1441 Hijriah dapat kita bertemu sekali lagi menerusi program Minda Imam Besar ini. Tanpa kita sedar, sudah pun kita berada pada 27 hari bulan Ramadan. Ramadan 27, angka terhitung. Akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung. Berharap amal sebesar gunung. Bila tiba Ramadan ke-27, marilah saudara kita bertawajuh. Moga Lailatul Qadar akan berlabuh singgahi hamba yang bersungguh-sungguh. Kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international, dan tanpa kita sedari hari ini genap 63 hari ataupun tepatnya 2 bulan 2 hari kita dah berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan hari ini genap seminggu kita berada dalam fasa yang kelima PKPB yang telah pun bermula pada 13 Mei sehingga 9 Jun tahun 2020. Maknanya lagi 20 hari kita akan ber-PKPB sebegini. 17 Syawal nanti baru selesai kalau tidak ada penyambungan terhadap fasa yang ke-6. Dan Alhamdulillah, setelah 2 bulan 2 hari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa yang pertama sehinggalah fasa yang keempat, disusuli pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang sedang kita lalui ini, syukur kita dapat melihat trend jumlah kes-kes aktif COVID-19 semakin menurun. Segala pencapaian dan kejayaan ini adalah hasil daripada kita bersama, kerja keras daripada frontliner kita dan juga kepatuhan masyarakat, rakyat, orang ramai terhadap prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP dan PKPB. Dan wajar disiplin dan kepatuhan ini terus dikekalkan, terutamanya pada musim-musim perayaan yang bakal menjelang tiba. Masalah masyarakat kita ni, bila nak raya, dia punya naik syekh dia lain macam sikit. Daripada cubaan-cubaan untuk jumlah merentas negeri setiap hari, dia dapati begitu ramai sekali di kalangan masyarakat kita yang masih tetap nak balik kampung. Dalam masa 3 hari saja, sebanyak 2,931 buah kenderaan yang cuba untuk merentas negeri, dan ada 1,248 buah kenderaan yang diarahkan berpatah balik. Bayangkan, yang tak mohon cerita lain, yang mohon tu cerita lain. Yang mohon ada 1.47
juta pengguna telah memuat turun aplikasi Gerak Malaysia 2.5. Hak mohon saja ada 605,723 orang. Permohonan cara manual, mana tidak savvy sangat dengan teknologi ini, buat cara manual ada 13,069 permohonan. Apa erti angka-angka ini? Orang nak balik. Cuma kita dah sering sebutkan, timbangkanlah sehabis baik. Ahli keluarga yang sedang berada di kampung, mungkin mereka ini terdiri daripada kumpulan-kumpulan berisiko, warga emas, kanak-kanak dan golongan yang rendah imuniti disebabkan oleh pelbagai penyakit kronik ataupun komorbiditi yang lain. Kita risau berdasarkan data yang diterima sehingga 18 Mei tahun 2020 daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia, iaitu ada 6,941 kes, sebanyak 961 orang daripadanya adalah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, lebih kurang dalam 13.8%. Manakala kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke bawah itu merangkumi 318 orang ataupun kira 4.6%. Dan kalau kita lihat dari segi komorbiditi, setakat 17 Mei tahun 2020 didapati ada 744 daripada keseluruhan kes COVID-19 adalah pengidap penyakit-penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi, masalah buah pinggang, jantung dan lain-lain penyakit. Jadi kita timbang-timbangkanlah sebelum nak memulakan perjalanan balik ke kampung. Dah sampai masanya koho-koho lah kita belajar gunakan video calling platforms macam Skype, Zoom, House Party, FaceTime dan lain-lain. Koho-koho lah belajar sikit-sikit. Ingat, kumpulan-kumpulan berisiko tinggi ini adalah tanggungjawab kita untuk melindungi mereka. Tanggungjawab kita, kewajipan kita melindungi mereka. Ayolah sama-sama lindungi sempadan negara, lindungi sempadan negeri, jaga sempadan daerah, jaga sempadan rumah dan jaga keluarga kita. Setakat hari ini, sempadan pintu negara dan sempadan pintu gerbang kampung kita masih lagi belum mengalu-alukan dan masih lagi ditutup oleh orang luar. Semua pintu sempadan masih tertutup. Yang masih terbuka hanyalah pintu taubat saja. Itu masih lagi terbuka, tak tertutup-tutup. Sebab itu hari ini tajuk kita dalam nak bincangkan kitab Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil ialah kita nak membahaskan tentang iman dan taubat tidak diterima sesudah terbitnya matahari dan barat. Sepetan minggu lalu 13 Mei kita bahaskan perkara ketiga, fasal ke-7, terbitnya matahari daripada barat. Baik, bagi yang ada kitab, buka muka surat 314. Perkara yang ketiga, iman dan taubat tidak diterima sesudah terbitnya matahari daripada barat. Baik, tuan-tuan sekalian, kata tuan kitab, jika matahari terbit dari barat, maka keimanan tidak lagi diterima, dan seorang yang bertaubat daripada maksiat juga tidak ada nilai di sisi Allah. Hukuman kepada mereka itu sama sahaja seperti mana hukuman terhadap orang yang pernah menyaksikan siksaan daripada Allah. Maka ketika itu sudah tidak ada gunanya taubat mereka. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 84 sampai 85 ada disebutkan, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun mengatakan, Tuhan, kami beriman kepada Allah dan kami kafir kepada sembah-sembahan yang kami sembah sebelum ini. Maka apa jawab Allah?
falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Kata Allah Ta'ala, iman mereka tak ada guna lagi tatkala mereka telah melihat seksaan kami yang sedang turun. Itulah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Surah Al-Mu'min ayat 84 sampai 85. Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir ada mengatakan, jika tumbuh keimanan pada seorang kafir ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Maknanya kalau masa matahari terbit daripada barat, orang bukan Islam ni terbit keimanannya ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, jika dia baik dalam perbuatannya, maka dia berada dengan kebaikan yang sangat besar. Adapun jika dia adalah orang yang mencampur baurkan antara baik dan buruk, kemudian dia bertaubat, maka taubatnya juga tak dapat diterima ketika itu. Dalilnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan juga pelbagai hadis. Sebagai contoh, surah Al-An'am, Allah Ta'ala ada berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman atau dia mengusahakan kebaikan dengan imannya itu. Ini surah Al-An'am ayat 158. Yang ini dalam kitab muka surat 315. Betulkan sikit, dia buat di situ surah Al-An'am ayat 15, tertinggal nombor 8. Al-An'am 158. Kemudian dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu ma tuqabbilatit taubatu wa la tazalu taubatu maqbulatun. Ini betulkan muka surat 315, hadis yang kedua itu. Baris yang pertama, wa la tazalu taubatu maqbulatun, bukannya maqbulatan, hatta tatlu'u syamsu minal maghrib. Hijrah tidak akan terputus selama mana taubat masih diterima, dan taubat akan tetap diterima sehinggalah matahari terbit dari barat. Fa iza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kufiya. Ini betulkan sikit, bukannya wakafa, wa kufiya. Wa kufiyan nasu, bukan nasa, nasu. Al-amalu, bukannya al-amala, bukan al-amalu. Wa kufiyan nasu al-amala, kufiyan nasu amala. Jika matahari telah terbit dari barat, maka akan dikuncilah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya, dan dicukupkan bagi manusia amal yang telah dilakukannya. Seterusnya ada hadis yang lain. Ni hadis ni muka surat 316. Nabi SAW ada menyebutkan, innallaha azza wa jalla ja'ala bil maghribi baban 'arduhu masiratu sab'ina aman litaubati. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuat sebuah pintu untuk taubat, yang mana pintu taubat di bahagian barat panjangnya sejauh perjalanan 70 tahun. La yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min qablihi. Ini betulkan sikit, muka surat 316, hadis yang atas itu baris yang kedua. La yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min qablihi, bukannya qibalihi, ya, qablihi. Wa zalika qaulullahi tabaraka wa ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairah. Al-ayah. Maknanya pintu tersebut tidak akan pernah dikunci, pintu taubat itu, sehinggalah matahari terbit dari arahnya. Maka itulah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala,
kepada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Surah Al-An'am ayat 198, dan ini hadis daripada Imam At-Tirmizi. Cuma saudara, ada satu sisi pandangan yang sedikit berbeza, namun telah dijelaskan dan akan dibahaskan oleh tuan kitab, iaitu sisi pandang daripada Imam Al-Qurtubi. Kalau kita rujuk kepada kitab At-Tazkirah karya Al-Qurtubi, dan juga ada direkodkan dalam tafsir Al-Alusi, sebahagian ulama ada memberikan pula pandangan orang-orang yang tidak diterima taubatnya adalah orang-orang kafir yang melihat kejadian matahari terbit daripada barat. Tapi andai kata selepas kejadian matahari terbit dari barat itu selesai, kemudian bersambung pula dengan satu fasa kehidupan yang baru ataupun satu zaman yang baru, maka keimanan orang-orang kafir serta taubatnya orang maksiat itu masih boleh diterima. Dengan catatan, kalau selepas matahari terbit barat ada lagi fasa tahun yang seterusnya, maka masih boleh bertaubat. Tapi kalau keluar matahari daripada barat, tup-tup kiamat terus, tak adalah, itu tak diterima lagi. Apa sebab? Kerana ada sebagian ulama yang mengatakan selepas berlakunya peristiwa terbit pada barat, ada pula mengatakan ada fasa kehidupan lagi. Walaupun ini satu pandangan yang tak diterima secara majoriti, tapi kita bahaskan sebab benda ni ada dalam kitab. Kata Al-Qurtubi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni muka surat 316, hadis ni tak ada matan, saya bacakan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama mana rohnya belum sampai ke kerongkong ataupun halkum. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Maknanya adalah selama mana roh belum sampai di halkum atau kerongkong, maka ketika itu seseorang boleh melihat dengan jelas tempat yang bakal disediakan untuk dia, sama ada syurga ataupun neraka. Maka orang yang menyaksikan matahari terbit daripada barat samalah dengan situasi orang yang menghadapi sakaratul maut. Oleh kerana itu, taubat orang yang menyaksikan terbitnya matahari daripada barat adalah tertolak kalau dia masih hidup. Namun dalam situasi ini dia ada perbahasan demi perbahasan, kita tak berniat untuk nak menceritakan. Sebagai contoh, kata Imam Al-Qurtubi, ini muka surat 316, perenggan yang kedua tu ya. Jika selepas peristiwa terbitnya matahari dari barat itu selesai dan manusia kembali berurusan seperti biasa, maka taubat akan kembali diterima. Maknanya agakkanlah kita matahari terbenam tu prosesnya macam kita ber-PKP sekarang lah, tengah panas semua. Masa ni semua taubat tak diterima. Tiba-tiba habis saja matahari terbit dari barat itu, kita balik berurusan macam biasa, macam seolah-olah PKP ditamatkan. Maka ketika itu Imam Al-Qurtubi mengatakan taubat boleh diterima balik. Apa hujah dia? Imam Al-Qurtubi perkuatkan pandangan beliau ini dengan 3 riwayat. 3 riwayat ini ada dalam surat 317 tentang status hadis-hadis ini, yang ini kita akan bahaskan pada muka surat yang seterusnya. Memang panjang tuan kitab, satu-satu dia terangkan hadis ini. Tapi kita meraihkan, kata Imam Al-Qurtubi, beliau memperkuatkan pendapat beliau ini dengan 3 riwayat. Pertama, muka surat 317, tak ada matan. Inna syamsa wal qamara yuksayani ba'da zalika ad-daw'i wan nuri thumma yatlu'ani 'alan nasi wa yaghrabani. Sesungguhnya matahari akan bersinar selepas daripada itu, kemudian keduanya akan terbit dan terbenam kepada manusia seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, riwayat daripada Abdullah bin Amr, ini juga tak ada matan. Yabqan nasu ba'da tulu'i syamsi min maghribiha wa 20 wa mi'ata sanatin.
manusia tetap akan ada selepas matahari terbit daripada barat, berkehidupan selama 120 tahun. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, ini juga tak ada matan, riwayat daripada Imran bin Husain. Innama la yuqbalul imanu wa taubatu waqta at-tulu'i li'annahu yakunu hina idzin sayhatun fayahliku biha katsirum minan nas. Sesungguhnya taubat tidak diterima hanya pada waktu terbitnya matahari daripada barat, sehinggalah datang jeritan ataupun teriakan, lalu ketika itu banyak manusia yang binasa. Faman aslama aw taba fi dzalikal waqti lam tuqbal taubatuhu wa man taba ba'da dzalika qubilat taubatuhu. Maka barang siapa yang masuk Islam atau bertaubat ketika itu, maka taubatnya tidak diterima. Dan barang siapa bertaubat selepas daripada itu, maka taubatnya diterima. Ini kita dalam kitab Al-Tazkirah, muka surat 705 sampai 706. Maknanya beliau berpandangan selepas selesai kejadian matahari terbit daripada barat, taubat masih boleh diterima kembali. Secara kronologi timeline-nya, selepas matahari terbit daripada barat, maka kita akan balik seperti sedia kala. Kata sebahagian ulama, cara terbitnya matahari yang terbalik dari kebiasaannya itu hanya berlaku selama sehari saja. Dan ketika itulah pintu taubat ditutup. Selepas itu matahari akan kembali semula terbit daripada timur, dan perkara ini akan berlanjutan sampailah datangnya kiamat. Ada satu riwayat yang para ulama yang pegang pendapat ini mengatakan, ada riwayat hadis Ibnu Abbas oleh Ibnu Mardawih disebutkan, Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa bisyamsi wan nasi ba'da zalika?" Apa jadi kepada matahari dan manusia selepas daripada itu? Tuksa syamsud daw'a wa tatlu'u kama kanat tatlu'u. Nabi jawab, matahari akan tetap menyinarkan cahayanya dan tetap akan terbit sebagaimana terbit sebelumnya. Wa tuqbilu nasu 'ala dunya, dan manusia akan kembali menjalankan tugas seperti biasa. Falau nataja rajulun muhran lam yarkabuhu hatta taqumas sa'atu. Ketika itu apabila kuda seorang laki-laki melahirkan anak, maka laki-laki itu tidak akan dapat menunggang kuda tersebut sampailah terjadinya kiamat. Dia kuda umur tak sama dengan manusia. Biasanya jurulatih ataupun trainers, dia akan mula latih kuda yang baru lahir ni, ada fasa-fasa dia. Dia tak boleh awal sangat, kuda tu tak kuat lagi, dan tak boleh lewat sangat, esok kaki bangku dia. Jadi biasanya dia kuat dalam fasa late yearling. Dia ada juga berambil tunggu sampai 2 peristiwa terjadi. Nabi umpamakan kuda tu tak sempat nak tunggang, maka kiamat habis. Maka dalam tempoh 18, 24 bulan ataupun 2,5 tahun kurang lebih, ya, kuda dia tak start daripada dia lahir, tak perlu tunggu dia umur 12 tahun, tak perlu. Sebab kuda ni kalau umur setahun, itu sama umur manusia 6.5 tahun. Dia punya ciri-ciri pada badan dia. Kuda kalau umur 2 tahun dengan manusia sama umur 13 tahun. Kalau umurnya 3 tahun, umur manusia 18 tahun. Jadi umur 3 tahun tu sedap ditunggang dah. Sebab dia dah macam, kalau manusia umur 18 dah lepas SPM. Dan kuda kalau umur 20 tahun tak payahlah beli. Itu dah setara umur orang 60 saja. Setara umur 60, tak ada kuat kederat, ya, mudah kena penyakit, vulnerable. Jadi itu pandangan daripada Imam Al-Qurtubi. Namun tuan kitab dia mengulas pandangan-pandangan Imam At-Tabari ni. Muka surat 317 ni bermulalah pandangan beliau. Tuan kitab tak bersetuju dengan pandangan At-Tabari bahawa lepas kejadian matahari terbit kononnya taubat
masih boleh diterima. Dia tak setuju. Kata dia sesungguhnya nas-nas ataupun dalil menunjukkan bahawa taubat tidak lagi diterima selepas daripada matahari terbit daripada barat. Termasuklah andai kata kalau ada orang bukan Islam nak masuk Islam ketika matahari terbit dari barat, juga tidak akan diterima. Dan dalil-dalil yang ada sama sekali tidak membezakan sama ada orang tersebut menyaksikan secara langsung terbit matahari itu atau tidak menyaksikan secara langsung. Yalah, terbit matahari ni tak ramai orang menengok. Orang kuat yang buta pukul 4 baru nak tidur, bila nak menengok matahari terbit. Jadi kata tuan kita berdasarkan hujah hadis dan nas yang ada, tak kira engkau tengok atau tidak matahari terbit, kalau ianya berlaku, taubat kita tak diterima dah ketika itu. Pendapat tuan kitab ini disandarkan kepada hadis riwayat At-Tabari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini muka surat 317, tak ada matan ya. Iza kharajat awalul ayati turihatil aqlamu wa tuwiyatis suhufu wa khalasatil hafazatu wa syahidatil ajsadu alal a'mal. Jika tanda kiamat yang pertama telah keluar, maka kalam ataupun pen yang digunakan untuk mencatat amal akan dilemparkan. Para malaikat yang kerja menjaga kita akan ditahan dan manusia menjadi saksi atas amalannya sendiri. Kata tuan kitab, yang dimaksudkan dalam hadis dengan perkataan idza kharajat al-awwalul ayat, apabila datang tanda kiamat ataupun tanda-tanda telah keluar. Yang dimaksudkan al-ayat dalam hadis ini, kata tuan kitab, adalah terbitnya matahari dari barat. Adapun tanda-tanda yang muncul sebelum terbitnya matahari dari barat, maka hadis-hadis jelas menunjukkan masih diterima taubat dan ikrar keislaman pada masa itu. Antara contoh, yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari daripada Abdullah bin Mas'ud, dia ada mengatakan, ini muka surat 317, tak ada matan ya. At-taubatu mabsutatun ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Taubat itu akan dibentangkan selama mana matahari belum terbit daripada barat. Yang kedua daripada Abu Musa al-Asy'ari, ini hadisnya ada tapi ada kena baiki sikit. Innallaha ta'ala, tambahkan ta'ala ya. Innallaha ta'ala, muka surat 318 yang baris pertama itu. Innallaha ta'ala, tambahkan. Yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari wa liyatuba mumsi'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membentangkan rahmatnya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan pada siang hari, dan membentangkan rahmatnya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan jahat pada malam hari, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Hadis dalam Sahih Muslim. Jadi dalam hadis ini kita ambil pelajaran, Allah Ta'ala sentiasa terbuka untuk kita bertaubat. Buat kesalahan waktu malam, siang esok Tuhan menunggu. Buat kesalahan waktu siang, malam pun Tuhan menunggu. Sebab itu bila kita taubat saja kepada Allah, segala kejahatan kita Allah hapus kira. Hapus kira. Ada satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, idza tabal abdu ansallahu hafazata wa ansa zalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ard hatta yalqallah wa laysa alaihi syahidun minallahi bidzanbin. Hadis daripada Ibnu Asakir. Sekiranya seorang hamba itu bertaubat on the spot, ketika dia bertaubat itu, ansallahu hafazatah, Allah akan jadikan malaikat yang menjaga kita ini, ansallah, lupa dia, lupa nak mencatat, lupa nak menulis kesalahan kita, jadi lupa. Wa ansa zalika jawarihahu, dia akan lupakan kepada anggota tubuh badan kita.
Sebab kita bila buat kejahatan atau kebaikan, anggota tubuh badan kita ini akan menjadi saksi ketika proses di mahkamah akhirat. Jadi saksi. Tak tahulah saksi peguam bela atau saksi pendakwa, tapi mereka akan jadi saksi. Contoh, kita buat kesalahan, tangan kita menengok, kaki kita melangkah, dia tahu. Jadi kesalahan itu mereka akan bangkitkan pada hari kiamat nanti. Tetapi disebabkan kita bertaubat, ansallahu jawarihahu, seluruh anggota badan kita juga dilupakan oleh Allah. Wa ma'alimahu minal ard, seluruh makhluk yang ada di bumi, termasuk cicak yang ada di rumah, semuanya jadi lupa dengan perbuatan salah kita, hatta yalqallah wa laysa alaihi syahidun minallah bi dzambi, sehingga nanti Allah, Nabi sebut, tidak ada satu orang makhluk pun yang boleh tampil menjadi saksi pendakwa kepada kita ketika itu. Dek kerana penangan kita telah pun bertaubat. Makanya dalam kedua-dua hadis, sabana hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis Abu Musa al-Asy'ari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan batasan ataupun puncak akhir, klimatnya atau pinnacle-nya ataupun zenithnya setiap penerimaan taubat adalah puncaknya terbit matahari daripada barat. Terbit matahari, bye-bye, masalamah, ciao, tak ada apa lagi dah. Tidak ada apa-apa lagi dah. Baik, Imam Ahmad At-Tabari, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Ibnu Mardawai, mereka riwayatkan satu hadis yang disebutkan, innal hijrata khaslatani ihdahuma an tahjura sayyiati wal ukhra an tuhajira ila Allahi wa rasulih. Hijrah itu ada dua perkara. Pertama, kamu tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanqati'ul hijratu ma tuqabbilat taubatu wala tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu'a syamsu minal maghrib. Kewajipan hijrah tidak akan putus selama taubat masih diterima, dan taubat akan sentiasa diterima sampailah matahari terbit daripada barat. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kufiyan nasul amala. Jika matahari telah pun terbit daripada barat, maka setiap hati akan dicop, ditampal dengan apa yang ada di dalamnya, dan manusia sudah tertutup daripada amalan. Maka di sini saudara, kita boleh lihat dengan jelas Nabi nak mengaitkan ada kaitan yang sangat rapat antara taubat dengan hijrah. Sebab itu kalau kita taubat tak berhijrah, potensi untuk kita nak lakukan lagi perbuatan tak senonoh tu mungkin berulang. Sebab kalau kita katalah dulu kita salah guna dadah, ngisap dadah, duduk di Kuantan contoh, kita pun dah keluar masuk macam-macam mengenai polihnya AADK, keluar kita pun insaf, mana bertaubat. Dia bertaubat paling bagus, selain pada tinggalkan benda buruk, hijrah. Jangan duduk Kuantan lagi dah. Sebab Kuantan ni barangkali ramai kawan lagi yang masih lagi tegar lagi menyalahgunakan dadah. Jadi mereka akan sentiasa berbisik, mengajak kita buat benda tak elok ni. Sebab itu Nabi tambah satu lagi, taubat mesti ada hijrah. Teringat saya satu riwayat, ada satu orang pemuda, dia bunuh 99 orang. Itu ada hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga ada riwayat daripada Imam Ahmad. Tuan-tuan pun mendengar cerita ini. Dia dah bunuh 99 orang. Satu hari dia rasa menyesal, dia pun pergi berjumpa dengan satu orang rahib Bani Israel. Dia cerita, saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya bertaubat, ada can ataupun tidak, Tuhan terima ataupun tidak. Rahib ini bila dengar dia dah bunuh 99 orang, terkejut dia. Dia kata, berapa orang awak bunuh? 99. Wah, jahat betul awak ni, 99 bunuh. Kalau macam ni, Tuhan yang mana yang boleh maafkan awak? Banyak sangat ni. Kalau setakat 1-2 tahan, 99 bunuh 9 orang tu pun dah brutal sangat dah. Ini 99, dia beletih lah ke budak ini.
Akhirnya budak muda ni serabut-serabut, dia tikamnya rahib Bani Israel, lengkapkan 100 orang pada muka dalam hati dia lah. Orang datang minta konseling, minta nasihat, dia sekolahkan kita pula. Dia tikam, mati. Cukuplah pula 100 orang dia bunuh. Bila cukup 100 orang, dia pula rasa bersalah. Sudah. Datang nak taubat, tambah pula koleksi baru, cukup 100. Dia rasa menyesal nak taubat. Cari satu orang, jumpalah satu orang pendeta. Dia pun beritahu ceritanya begini. Dan dia kata dia baru lepas tikam orang ke 100. Jadi macam mana saya nak taubat, wahai Tuan? Maka kata pendeta ini beginilah. Pertama sekali, awak bertaubat pada Allah. Yang kedua, awak mesti pindah daripada kampung ini. Ini hadis, Nabi cerita dalam hadis. Awak pindah daripada kampung ini. Jadi budak muda ni pun kata, baiklah, saya akan pindah. Jadi dia balik ke rumah, siapkan beg pakaian dia lah. Kemudian dia pun bertolak keluar. Dalam perjalanan dia nak berhijrah itu, ditakdirkan dalam perjalanan itu dia meninggal dunia. Jadi bila dah meninggal, datang 2 malaikat berebut. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat dia berebut mayat sebab mengatakan bahawa orang ini dah pun bertaubat. Malaikat azab menabikan. Kata malaikat azab, kalau macam ni taubat apa dia bawa keluar rumah? Dia tetap ada dosa terbaru. Tadi dia bunuh orang, cukup 100 orang. Maka ketika itu kelahi, Allah titahkan satu makhluk yang lain, satu malaikat yang lain untuk selesaikan pertelingkahan. Lalu kata malaikat ini beginilah, jangan kelahi. Awak cakap ya juga. Awak pun kata ya juga. Kita bawa tali tip ni, contohlah tali tip ukur. Kita ukur arwah ni meninggal ni, dia punya badannya dekat dengan kampung mana, kampung yang dia tinggal ke kampung yang dia nak menuju. Jadi dibuatlah ukuran. Kebetulan dada arwah si mati ni menonjol sedikit ke arah kampung yang baik. Lalu dia diterima sebagai orang yang telah bertobat di jalan Allah. Ini cerita ni ada direkodkan dalam hadis Bukhari, Muslim dan juga Imam Ahmad. Jadi pelajaran untuk kita, taubat itu masih lagi boleh dibuat. Dan taubat itu buatlah walau besar mana pun dosa kita, kerana betapa besar pun dosa kita, pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Baik. Seterusnya muka surat 318, ada yang di sebelah bawah itu komen daripada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, setelah dibawakan beberapa hadis dan juga asar, maka ditemui terkuncinya pintu taubat setelah terbitnya matahari dari barat akan terus menerus berlaku sampailah datangnya kiamat. Kata beliau, asar-asar ini saling memperkuat antara satu sama lain dan sepakat bahawa jika matahari telah terbit dari barat, maka terkuncilah pintu taubat dan tidak akan pernah dibuka selepas daripada itu. Dan sesungguhnya perkara ini tidak khusus pada hari kemunculannya dari barat sahaja, bahkan akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Baik, tadi di awal kita ada sebutkan bahawa Imam Al-Qurtubi dia berpendirian bahawa selepas daripada matahari terbit daripada barat akan ada fasa kehidupan yang baru, dan dia pegang kepada 3 riwayat. Untuk muka surat 318 ini kita akan tengok bagaimana para ulama menjawab kembali tentang status riwayat yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan beberapa dalil Al-Qurtubi ini perlu dibuat penelitian semula. Pindah balik muka surat 317. Dalam hadis daripada Abdullah bin Amr, ni hadis saya dah bacakan, tapi kalau nak dapatkan dia punya keberkatannya, kita baca matanya berulang-ulang kali. Ya baqan nasu ba'da tulu'i syamsi min maghribiha 20 wa 100 sanatin. Manusia tetap akan ada selepas matahari terbit dari barat selama 120 tahun. Maka dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, kema'rufan hadis ini tak dapat nak diterima, macam tak berapa benar, kata dia. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah
hadis daripada Imran bin Husain, faman aslama aw taba fi zalikal waqt lam yuqbal taubatih wa man taba ba'da zalika qabla taubatuh. Barang siapa masuk Islam atau bertaubat ketika itu, maka taubatnya tidak diterima. Barang siapa bertaubat selepas itu, maka taubatnya diterima. Kata Ibnu Hajar, hadis ini juga tidak ada basicnya, tidak ada dasarnya, tak pernah dengar oleh dia. Yang ketiga, dalil yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi, inna syamsa wal qamar yaksiyani ba'da zalika dawi wan nuri. Sesungguhnya matahari dan bulan akan bersinar. Maka Al-Qurtubi tidak sebutkan sanadnya. Sungguh pun hadis tersebut tetap riwayatnya, maka kembalinya matahari dan bulan kepada keadaannya sama sekali bukan dalil bahawa pintu taubat telah dibuka kembali. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-13 dicatatkan, Al-Hafiz Ibnu Hajar tetap berpegang dengan nas penentu dalam perbezaan pendapat ini, iaitu hadis daripada Abdullah bin Amru yang menyebutkan terbitnya matahari dari barat, dan yang mana di dalamnya diungkapkan ini dalam hadis dia ada sebutkan famin yauma idzin ila yaumil qiyamati la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Jadi dalam hadis ini disebutkan perkataan maka sejak hari famin yauma idzin ila yaumil qiyamah, maka sejak hari itu sampailah hari kiamat, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairun qulit tanziru inna muntazirun. Tidak bermanfaat lagi iman orang yang belum beriman ketika itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan pada masa imannya. Surah Al-An'am ayat 158. Maka hadirin hadirat para pencinta ilmu sekalian, marilah kita bertaubat. Marilah kita bertaubat. Sebelum pintu taubat ditutup, mari kita taubat. Apatah lagi kita sedang berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada beberapa hari lagi baki. Dan bulan ni bulan taubat. Ramadan memang bulan yang penuh dengan keberkatan dan kasih sayang Allah. Sebab itu kalau Ramadan dieja jawi, kita boleh konsonankan pada 5. Pertama Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dad, yang keempat Alif, yang kelima Nun. Ini semua perkataan Ramadan ada makna. Ra maknanya rahmat, Mim maknanya maghfirah, keampunan Allah. Dad, dhamin, jaminan Allah, Allah garanti. Yang keempat Alif, aminah, ditenangkan, diamankan. Dan Nun, nikmat. Sebab itu bulan ini adalah bulan pengampunan. Sangat rugilah kalau kita tak gunakan peluang ini untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan taubat ini mesti disegerakan. Kata Abu Bakar Al-Wasiti, at-ta'anni fi kulli syai'in hasal illa fi thalatha khisal. Berambi-rambi, bertertib-tertib, perlahan-perlahan, itu adalah perkara yang bagus, kata Abu Bakar Al-Wasiti. Kecuali 3 perkara. Yang ini kau tak boleh nak tertib sangat, tak boleh nak berhati-hati sangat. Iaitu yang pertama, inda dafnil mayyit wa inda waqtis salah wa taubatun indal ma'siyat. Pertama sekali bila mengebumikan jenazah, jangan lambat-lambat, kena cepat-cepat. Maksudnya jangan dibiarkan sampai 3-4 hari jenazah itu terbaring, jangan. Yang kedua, wa inda waqtis salah, kena cepat. Bila masuk waktu sembahyang mesti pantas, jangan terhegeh-hegeh. Yang ketiga, wa taubatun indal ma'siyat, taubat ketika buat satu-satu kesilapan. Ingatlah, besar mana pun dosa kita, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan, dan Allah tidak ada masalah. Besar mana pun dosa. Pernah dalam satu riwayat disebutkan, ada satu orang perempuan, dia datang jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ni datang jumpa sebab nak mengaku dosa dia
minta tolong supaya didoakan dia istiqamah dalam bertaubat. Jadi kata Abu Hurairah, awak dulu buat kesalahan apa? Kata perempuan ini, dulu saya zina. Bila zina saya mengandung, kemudian saya takut orang tahu, saya pun malu, akhirnya saya bunuh anak saya. Jadi itu yang saya datang nak tanya, kalau nak taubat macam mana? Apakah respon yang diberikan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah marah dia. Kata dia, halakti wa ahlakti wallahi ma laki minat taubah. Kata Abu Hurairah, halakti wa halakti, jahanam awak ni, jahanam punah ranah lalu, jahanam. Macam mana awak zina, lepas tu mengandung anak tak setaraf, bila bersalin awak main buang-buang begitu saja. Luar biasa jahatnya awak ni. Orang macam awak ni, kalau setakat nak taubat tak diterima, berat dosa ni, banyak. Bila Abu Hurairah cakap begitu, perempuan yang datang ni tadi terus pengsan. Dia kerana takut dia nak buat baik, tapi seolah-olah pintu kebaikan tu tak berapa nak buka sangat. Akhirnya dia pengsan dia. Bila dah pengsan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia rasa macam bersalah. Sudah salah cakap dah aku ni. Akhirnya dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ceritalah, ya Rasul, saya begini, ada perempuan nak mengaku gini. Maka jawab Nabi, apa kamu cakap pada dia? Saya cakap pada dia, halakti wa ahlakti, jahanam awak ni. Maka kata Nabi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anta wallahi ya Abu Hurairah halakta wa ahlakta. Kata Nabi. Nabi kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya wahai Abu Hurairah, yang jahanam punah ranah bukan perempuan itu, tapi kamu tu sebenarnya yang punah ranah. Abu Hurairah rasa lain. Apa hal saya pula? Kata Nabi, Abu Hurairah, bukankah Allah ada rekodkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, semua orang-orang yang syirik kepada Allah, orang yang membunuh manusia, orang yang berzina, kalau illa man taba wa amana bi amali amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Kalau orang tu taubat, beriman, kembali mengerjakan amalan-amalan soleh, maka kejahatan mereka itu akan digantikan dengan kebaikan. Itu dalam Quran. Maka wahai Abu Hurairah, macam mana awak pula boleh bagi dia satu kata-kata yang menyekat harapan dia, sedangkan Allah dalam Quran pun memberikan harapan kepada orang yang tetap bertaubat. Jadi Abu Hurairah kerana takut, berlari dia balik ke rumah, cari balik perempuan ini. Dia pun beritahu, sebenarnya bukan awak yang punah ranah, saya, katanya. Saya dah cek dengan Nabi. Nabi mengata kalau kita taubat, Allah hapus kira semua. Maka mulai daripada itu, perempuan ni kerana gembira kerana dia telah pun bertaubat, akhirnya dia sedekahkan kebun milik dia untuk dijadikan wakaf pada orang Islam. Jadi bertaubatlah. Pintu taubat ni sentiasa terbuka. Jangan kita nak bertangguh-tangguh sampai nak tunggu kiamat matahari dah terbit daripada barat, baru kita terhegeh-hegeh nak bertaubat. Tak guna dah. Ingat, besar mana pun dosa, Allah akan ampunkan. Ada satu riwayat daripada Imran Al-Husaini Al-Khuzai, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata para sahabat, satu hari ada satu orang pemudi, dia ni berzina. Jadi dia jumpa dengan Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, saya dah berzina, sekarang ni dah mengandung. Saya pohon hukum, saya mengikut hukuman hudud supaya dibersihkan segala dosa daripada saya. Nabi pun kata beginilah, awak ni baru mengandung, balik dulu rehat, dah bersalin esok baru datang, dah bersalin anak. Dia pun bertaubat apa semua. Takdirnya dia pun melahirkan anak dia. Bila dah lahir, dia datang jumpa Nabi lagi. Ya Rasul, saya dah bersalin dah. Kata Nabi,
Tak apalah, balik susu kan anak dulu, bagi dia minum, bagi dia sihat, bagi dia boleh rapat dengan orang lain. Kan dia tak nak dengan orang lain, latih, didik. Pergi, biar kemudian kita cerita kemudian. Perempuan ni pergilah bidik besarkan anaknya hampir 2 tahun juga. Daripada tempoh dia mula jumpa Nabi bersalin kat 2 tahun, baru dia dah selesai, anaknya pun dah boleh dengan tok dia, dengan orang apa semua. Maka ketika itu dia pun datang balik jumpa Nabi, lalu dijalankanlah hukuman seperti yang dia minta. Bila dah dijatuhkan hukuman, Nabi pesan pada orang ramai, jenazah perempuan itu biar aku yang semayangkan, biar aku yang jadi imam kepada jenazah dia. Bila Nabi cakap begitu, Umar Al-Khattab bantah. Kata Umar Al-Khattab, ya Rasul, kenapa nak jadi imam kepada satu orang perempuan yang masih hidup buat jahat? Kenapa nak jadi imam? Ni orang jahat. Kalau kita buat begini, esok jadi contoh ke orang lain. Lantaklah buat kerja tak senonoh, Nabi jadi imam juga koma ni. Jangan ya Rasul, tak sesuai. Maka kata Nabi, wahai Umar, tahukah kamu perempuan ni dah bertaubat sejak hari pertama dia jumpa dengan aku? Dan taubatnya itu setaraf dengan taubatnya 70 orang sahabatku di Madinah, kata Nabi. Setaraf. Apa erti riwayat ini? Ertinya jangan jemu untuk bertaubat. Jangan jemu untuk bertaubat. Baliklah ke jalan Allah. Tuhan kita pesan, jangan tunggu sampai tiba hari kiamat ataupun tibanya matahari terbit daripada barat. Cuma kata Ibnu Abbas, taubat ini tak boleh tidak mesti dijalankan dengan 3 cara. Pertama, taubat dengan hati. Taubat dengan hati ini mesti menyesal. An-nadamut taubah. Ramai daripada kita, dia kata dia taubat, tapi bukan dengan kerana penyesalan. An-nadam. Jarang kita dengar orang taubat ni dia menyesal. Yang ramai kita jumpa orang jadi baik sebab dia dah puas buat kerjaan jahat. Itu ramai kita jumpa. Kadang kita jumpa orang, dulu dia ni kuat minum masa muda-muda, sekarang lepas jangan pencen ni dah tak ada dah. Jadi kita pun tanyalah, Pak Haji dah tak usik dah minuman-minuman ni? Dia pun jawab, saya puas dah Ustaz. Muda-muda dulu sarapan minum air mabuk, tengah hari mabuk, puas dah, tinggal dah, zaman tu habis dah, tahun 60-an tak ada dah. Jadi percakapan begitu bukan percakapan orang taubat. An-nadamu taubah, dia mesti ada penyesalan. Maknanya kalau tanya, Pakcik macam mana tahun 60-an dulu? Pakcik minum. Itulah, astagfirullahalazim, bila teringat balik, ya Allah ngapalah bodohnya aku dulu. Dia ada penyesalan. Yang itulah taubat. Kalau setakat tak buat kerana tak rut, itu cerita, itu bukannya taubat. Kenapa awak dah tak girlfriend keliling pinggang, kulu kilin, masuk hotel, keluar hotel? Orang taubat ni mesti jawab, aku dah insaf, aku dah taubat, tak nak lagi dah, tinggal segala benda tak elok. Itu orang taubat. Tapi kalau ngapa engkau dah tak bawa kulu kilin girlfriend dah, tak rut dah umur begini, itu bukan taubat. Maknanya dia tak buat kerana tak rut. Dia taubat ini mesti nadam, mesti ada penyesalan. Yang kedua, taubat kata Ibn Abbas mesti taubat dengan ucapan zikir-zikir. Pandailah ustaz-ustaz sekarang ni ramai tu, bena ilallah, astaghfirullah rabbal baraya, macam-macam lah lagu-lagu zikir-zikir tentang istighfar. Dia istighfar ni mustahak. Sebab istighfar ni dia macam wiper kereta. Wiper kereta. Kita buat satu kesalahan, cermin tu macam hati kita, cermin kereta tu. Bila buat satu kesalahan, akan datang satu titik hitam dalam hati kita. Lagi banyak, lagi hitamlah hati tu. Tapi titik hitam ni boleh dihapuskan dengan istighfar. Sama macam cermin kereta tadi, masuk satu kotoran, kita bersihkan, zaz, wiper akan cuci. Ada satu kotoran, zaz, kita cuci lagi. Begitulah proses seterusnya, supaya kalau benda tu terlampau banyak dan kita tak mulakan langsung proses pembersihan, nanti bila dah bertumpuk banyak, kita takut cermin tu tak dapat nak dibersihkan lagi. Nanti dia punya wiper pun agak boleh jadi patah kerana kita dah berat sangat baru nak dicucikan.
Yang penting banyakkan beristighfar. Ada satu riwayat disebutkan Iblis pernah bercakap dengan Tuhan, Ya Rabbi wa izzatuka la azalu ahwi bani Adam madama ahwahum fi ajsadihim. Iblis dia telah minta kepada Tuhan, Tuhan, dengan kemuliaan Engkau aku akan sentiasa menggoda anak Adam selama mana roh masih ada dalam jasad mereka, aku tetap akan goda. Apa jawab Allah? Wa izzati wa jalali ya mal'un la zalu astaghfir lahum. Kata Allah menjawab kenyataan daripada Iblis, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, keagunganku, la zalu astaghfir lahum, hamba-Ku banyak buat maksiat, aku pula takkan berhenti-henti mendoakan, tidak berhenti mengampunkan kesalahan dia, hanya menunggu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah taubat dengan perbuatan, iaitu berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi dah. Mana menyesal betul-betul. Ramai orang kita tengok dia menyesal, bukan menyesal tak nak buat lagi dah, menyesal lain. Sebagai contoh, dia beli nombor ekor. Contoh dia tikam 6299. Tiba keluar result air gabuk 6288. Marah dia. Dia kata hantu raya betul. Aku dah elok nak gini. Lari pula satu nombor ni. Menyesalnya aku beli. Baik, kita dengar ayat dia sebut perkataan menyesal. Menyesalnya aku beli. Menyesal begitu bukan menyesal taubat. Itu menyesal membeli. Dia menyesal salah beli nombor. Dia kalau menyesal ini mesti menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sebab itu kita bila berada di penghujung Ramadan sebegini, macam mana kita nak tahu kita ni segala taubat yang kita panjatkan ke sisi Allah telah pun diterima? Secara mudah saja. Ada 4 perkara kita boleh tengok kalau kita nak tahu kita ni taubat dah diterima bulan puasa ini. Pertama, ayyumsik lisanuhu minal fudul wal ghibah wal kazab. Alhamdulillah setakat 27 hari ini mulut kita terpelihara daripada cakap benda-benda yang boleh menjadikan dosa, ngumpat, menipu, mengadu domba, itu dah tak buat lagi. Itu tanda taubat diterima. Yang kedua, an la yara fi ahadin min qalbihi hasadan wala adawatan. Hati dia dah tak ada dah rasa dengki dengan orang. Orang dapat rezeki, dia tahniahkan. Tak adalah dia nak berdengki-dengki. Orang dapat pingat, dia buruk-buruk ke orang itu. Tak tahu dia ada masalah jiwa. Kalau orang ada perangai begitu, dia belum diterima taubat tu. Orang yang dah bertaubat, dia dah tak ada hasad daripada orang. Tak ada. Yang ketiga, an yufariq ashabas su'. Dia akan menjauhi kawan-kawan yang buruk, yang tak elok, yang boleh mempengaruhi dia buat benda tak baik. Dan yang keempat, ayyakuna musta'iddan lil maut nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubihi. Ini payah sikit. Iaitu kata ulama, orang yang dah bertaubat ini musta'iddan lil maut. Dia dah tahap anytime bersedia untuk mati bila-bila masa. Nadiman mustaghfiran lima salah min dhunubi, dan sentiasa dia mengingati kebodohan masa lampau dia dan dia bertaubat pada Allah, jangan diulangkan lagi perbuatan itu. Maka orang yang dah bertaubat, dia kalau ditakdirkan mati, dia tak kisah pun. Dia tak kisah. Bagi dia mati-matilah, sebab dia dah buat sebaik yang mungkin. Dia telah pun bertaubat, minta ampun, minta maaf dengan orang dan macam-macam lagi. Yang penting buatlah kebaikan, bertaubatlah. Ada satu riwayat disebutkan Nabi pernah bertanya, atadruna manit taib, tahukah kamu siapakah orang-orang yang dianggap sebagai bertaubat? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, yang tahu hanyalah engkau dan Allah saja ya Rasul. Ini kita boleh checklist. Pertama, man taba wa lam yata'allam bil ilmi falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi dia tidak usaha untuk tambah ilmu,
belajar lagi dan lagi dan lagi, orang macam ni taubat tak diterima lagi. Yang kedua, wa man taba wa lam yazdad fi ibadati falaysa bitaibin. Orang yang dah taubat, dia kata dia dah taubat, tapi dari segi ibadah serupa hak tula saja, tak ada penambahan, maka itu bukannya orang yang bertaubat. Sebab itu orang yang benar-benar bertaubat bulan Ramadan, kita boleh tengok Syawal esok perangainya macam mana. Kalau masuk Syawal dia puasa 6, bertambah ibadah, masuk puasa 6, itu tanda diterimalah taubatnya masa Ramadan. Tapi kalau habis saja Ramadan, masuk raya, dia punya hora-hore gembira sangat, macam lepas daripada PKP, something wrong somewhere, tak ada penambahan. Kemudian yang ketiga, kata ulama berdasarkan hadis, wa man taba wa lam yardul khusama falaysa bitaibin. Siapa-siapa yang bertaubat tetapi masih lagi tak henti-henti bermusuhan, juga tak diterima. Yang keempat, wa man taba wa laysa yughayyir libasuhu wa zinatu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi masih lagi tak tutup aurat dan pakaian yang sunnah compliant ataupun syariat compliant, maka orang ini belum lagi taubat. Yang kelima, man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Orang yang bertaubat tapi kawan-kawan tak elok masih ada, maka belum boleh diterima lagi, dia ni orang taubat. Yang keenam, man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi perangai tak berjurah, masih lagi tak elok perangai, belum lagi bertaubat. Yang ketujuh, man taba wa lam yatwi firashahu wa wisatahu falaysa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat tapi malam masih lagi belum boleh beribadah, sembahyang malam, mengaji, berzikir, belum dapat diterima taubat. Dan yang terakhir, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi mulut masih lagi suka menipu, berdoa semua, maka juga Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya itu sebelum ini. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itulah sembang-sembang kuliah duha perdana kita minda Imam Besar pada pagi ini. InsyaAllah minggu hadapan, next week, kita tidak ada kelas pengajian sebab next week kita Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita beri laluan lah untuk tuan-tuan untuk nak berhari raya. After 2 weeks, itu tengok keadaan, tengok dulu gua negara ada perubahan ataupun tidak. Kalau selepas itu, lepas 2 minggu, kita tengok. Kalau boleh bersiaran seperti biasa, kita akan war-warkan. Kalau tak boleh, kita akan juga maklumkan. Jadi sekadar itu, sebelum berpisah, mari kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau sukar, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menyambut hari lebaran. Stay home raya, stay safe raya. Minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi alfi khair. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.